Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, gemelut di dalam politik Malaysia makin hari makin menjadi-jadi. Terkini, gemelut itu berlaku antara parti UMNO dengan parti DAP. Ini apabila salah seorang pemimpin parti UMNO dengan selambanya menggelar Menteri DAP sebagai menteri yang bodoh. Ini telah menimbulkan pelbagai spekulasi dan ada juga ura-ura daripada pemimpin DAP, juga daripada penyokong-penyokong DAP menyatakan kekesalan, sakit hati dan tergurisnya mereka dengan kata-kata pemimpin UMNO tersebut. Sehingga tidak kurang juga pemimpin ataupun penyokong DAP ada yang berkata-kata dengan sindiran, dengan sinis mengatakan kalaulah DAP meninggalkan kerajaan ini bagaimana, kata mereka, ataupun kalaulah DAP meminta supaya UMNO meninggalkan kerajaan macam mana, kata mereka. Sesuai dengan isu itu, hari ini dijelaskan melalui sabudin.com, ini rupa-rupanya sebab mengapa UMNO sukar untuk mengekalkan kuasa pada PRU yang akan datang. Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim sukar kekalkan kuasa sebab utamanya UMNO dijangka kalah lebih banyak kerusi pada PRU yang akan datang. Ketika pulang ke kampung sempena Hari Raya baru-baru ini dan sempat beraya di 3 negeri, yaitu Perak, Selangor dan Negeri Sembilan, antara pertanyaan yang kerap disuakan kepada saya oleh kawan-kawan dan saudara mara ketika berbual-bual sambil menikmati pelbagai juadah raya ialah, mampukah Perdana Menteri ke-10 bertahan lagi selepas PRU 16 akan datang? Soalan susulan berikutnya yang kerap menyusul pula, parti mana lebih berpotensi untuk menang paling banyak kerusi? Meskipun PRU 16 hanya akan diadakan pada 2027, yaitu lebih 3 tahun daripada sekarang, saya kira maksud di sebalik banyaknya soalan seperti itu ditanyakan adalah kerana ramai yang tidak begitu yakin lagi kerajaan yang ada sekarang mampu terus bertahan berdasarkan prestasi semasa serta banyaknya isu-isu dan serangan pihak lawan yang gagal ditangani dengan berkesan. Perkembangan semasa terutama daripada keputusan PRN 6 negeri yang lalu ternampak turut berlaku peralihan penyokong Pakatan Harapan yang mula meninggalkan gabungan tersebut. Secara logiknya, kalau ramai masih yakin kerajaan Madani ini mampu terus bertahan, soalan seperti itu pastinya tidak perlu ditanyakan lagi. Dalam semua soalan tersebut, berdasarkan penilaian saya yang selalu pergi ke banyak tempat dan bertemu ramai orang, sambil memerhati sikap kebanyakan rakyat terhadap kerajaan, secara jujur saya dapati tidak mudah, bahkan mungkin amat sukar bagi Perdana Menteri ke-10 mempertahankan jawatannya untuk penggal kedua. Meskipun Perdana Menteri ke-10 kini menerajui kerajaan dengan sokongan agak selesa, yaitu 147 ahli parlimen, ditambah lagi 6 ahli parlimen bersatu yang mengalih sokongan, harus kita sedar bahawa dalam PRU 15 lalu tidak ada mana-mana parti atau gabungan yang menang dan mampu menubuhkan kerajaan secara sendirian. Daripada 222 kerusi parlimen yang ada dalam negara, PH hanya menang 82 kerusi, Perikatan Nasional 74, Barisan Nasional 30, dan selebihnya dimenangi parti-parti lain termasuk gabungan GRS di Sabah dan GPS di Sarawak. Daripada 82 kerusi PH itu, DAP memiliki 40
PKR 31, Amanah 8, APKO 2 dan 1 kerusi lagi atas nama Syed Saddiq Syed Abdurrahman melalui persefahaman PH dengan mudah. Bagi Perikatan Nasional pula, daripada 74 kerusi parlimen yang dimenangi, 43 melalui kemenangan PAS dan 31 dimenangi oleh Bersatu. Sementara daripada 30 kerusi yang dimenangi Barisan Nasional, 26 daripadanya adalah milik UMNO, MCA 2, MIC dan PBRS masing-masing 1 kerusi. Berjayanya Perdana Menteri ke-10 menjadi Perdana Menteri selain bukan kerana cukup jumlah yang dimiliki Pakatan Harapan secara sendirian berhad untuk menubuhkan kerajaan. Sebab utamanya adalah kerana beliau ditongkat oleh UMNO dan Barisan Nasional yang dipimpin anak murid bernama Ahmad Zaid Hamidi kepada cikgu politiknya. Seterusnya datang pula menyusul sokongan daripada Sabah dan Sarawak. Apa yang nyata sementara Perikatan Nasional dikuasai oleh ahli-ahli Parlimen Melayu, kekuatan Melayu di dalam Kerajaan Madani boleh dikata agak lemah. Kerana walaupun PKR ada 31 kerusi Parlimen, ia juga merangkumi kerusi yang dipegang oleh pemimpin dari kaum Cina dan India. Sebab itulah sentimen Melayu Islam terus menjadi sandaran Perikatan Nasional menjelang PRU 16 akan datang. Kerana kuasa Melayu melalui PKR, UMNO dan Amanah dalam kerajaan masih terlihat lemah jika dibanding dengan ratusan penduduk Melayu. Tambahan lagi sentimen tersebut telah terbukti berjaya melonjakkan lagi kemenangan gabungan tersebut dalam PRN 6 negeri pada Ogos tahun lalu. Kini, setelah lebih setahun Perdana Menteri ke-10 menohkadai bahtera Kerajaan Madani, meskipun sokongan ahli-ahli Parlimen terus bertambah dengan 6 ahli Parlimen Bersatu turut hadir memberi sokongan, tetapi sokongan daripada rakyat khususnya pengundi Melayu sama sekali tidak bertambah. Yang bertambah hanyalah sokongan daripada ahli Parlimen kepada Perdana Menteri ke-10. Itu pun terpaksa dibalas dengan peruntukan menjaga kawasan yang jumlahnya berjuta-jutaan. Memandangkan rungutan dan rasa tidak puas hati terhadap kerajaan bukan saja boleh didengar di mana-mana, kadang-kadang dalam rumah sendiri pun ia sudah mula kedengaran. Khususnya berkaitan janji-janji Perdana Menteri ke-10 sebelum beroleh kuasa, adalah diragui Pakatan Harapan mampu terus menang lebih 82 kerusi dalam PRU 16 akan datang. Harus diingat pada PRU 14, PKR telah menang sebanyak 47 kerusi Parlimen dan ia merosot kepada hanya 31 kerusi pada PRU 15 lalu. Di dalam Pakatan Harapan PH, hanya DAP dan APKO yang dirasakan mampu kekal menang sebagaimana pencapaian pada PRU 15 lalu. Namun PKR dan Amanah dengan prestasi semasa Kerajaan Madani makin berpotensi kehilangan lebih banyak kerusi lagi. UMNO pula disambing makin diasak dengan sentimen Melayu Islam yang dimainkan PN, hubungan kerjasamanya dengan DAP dalam Kerajaan Madani pasti akan menjadi kelebihan lagi kepada PN untuk menambah bilangan kerusi kemenangan buat mereka. Faktor kepimpinan Zaid Hamidi yang dianggap oleh sesetengah pihak sebagai ala diktator dengan kecenderungan suka memecat dan menggantung keahlian musuh-musuh politiknya sebelum dan selepas PRU 15 lalu dilihat bakal memberi sumbangan kepada bertambahnya penolakan pengundi kepada parti itu. Apatah lagi jika mereka yang dipecat dan digantung itu kekal sebagai pemimpin terbuang dalam UMNO dan bebas membuat pilihan untuk bersama parti lain pada PRU akan datang. Keadaan di mana pada PRU 14 UMNO menang 54 kerusi Parlimen, kemudian merosot kepada 26 kerusi pada PRU 15, kekal lagi Zaid Hamidi memimpin UMNO pada PRU yang akan datang, percayalah,
makin merosot lagi pencapaian yang mampu digapai. Mungkin hanya tinggal 20 atau 16 kerusi saja lagi. Dalam keadaan begitu, sementara PH sendiri dipercaya tidak mampu menang lebih daripada 80 kerusi, bagaimanakah Perdana Menteri ke-10 mampu terus bertahan dan melintas menuju penggal kedua? Jika UMNO tidak lagi mampu menongkat Perdana Menteri ke-10, sokongan Sabah dan Sarawak dengan sendirinya bukan lagi jaminan yang memberahikan. Dalam konteks Perikatan Nasional, khususnya PAS, parti itu diyakini makin bertambah kerusi kemenangannya berbanding 43 kerusi parlimen yang diperoleh pada PRU 15 lalu. Ini bermakna sama seperti keputusan PRU 15 lalu, dan sama ada kita suka atau tidak, PAS akan menjadi parti kekal dominan yang akan memenangi paling banyak kerusi berbanding semua parti yang lain. Bersatu yang dibantu oleh PAS daripada segi jentera dan sokongan akar umbi, didapati tiada masalah sama ada kekal dengan jumlah kemenangan kerusi sedia ada, atau mungkin bertambah beberapa kerusi lagi. Secara jujur, ingin disimpulkan, berikutan jangkaan ketidakupayaan UMNO memenangi lebih banyak kerusi di samping PH pula mustahil untuk berdiri sendiri untuk membentuk kerajaan. Laluan yang ada di depan Perdana Menteri ke-10 untuk kekal berkuasa bukan saja sukar, bahkan lebih getir lagi. Namun begitu, walaupun PAS diramal menang paling banyak kerusi, manakala bersatu akan mengatasi UMNO sekali lagi daripada segi jumlah kerusi, tetapi Perikatan Nasional juga tidak cukup kerusi untuk berdiri sendiri bagi membentuk kerajaan kerana kekurangan sokongan bukan Melayu. Maka, sama seperti selepas keputusan PRU 15 lalu, pembentukan kerajaan selepas PRU 16 nanti pun akan melalui proses rundingan dan perebutan untuk mendapatkan sokongan terlebih dahulu. Ditulis oleh sabudin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang menyebar fitnah, kononnya Anwar Ibrahim sakit. Ada orang menyebar fitnah, kononnya tangan dan jari-jari Anwar Ibrahim bengkak dan sakit teruk katanya. Ada orang juga yang cuba menghina Anwar Ibrahim apabila Anwar Ibrahim mengenakan cermin mata hitam baru-baru ini tanpa usul periksa daripada hater Anwar. Mereka kata Anwar Ibrahim dah sakit teruk. Rupa-rupanya Anwar Ibrahim mengalami alergi di kedua belah mata beliau. Anda harus tahu, alergik mata ni siapapun boleh kena, termasuk Anda yang hater Anwar Ibrahim. Kalau Anda kena dengan alergik mata, mata berair, mata merah, rasa-rasanya nanti Anda bagaimana? Mengenakan spek mata hitam ke tak? Jadi sebelum nak menghina orang, coba lihat cermin dulu, siapa lebih hina. Akhirnya hari ini pihak yang persoal kesihatan Perdana Menteri hanya mahu sebar fitnah. Anwar Ibrahim sehingga ke hari ini sehat walafiat. Kesana ke sini untuk membangunkan Malaysia. Yang hairannya Anwar Ibrahim ni macam tak pandai penat. Sekejap di utara, sekejap di timur, sekejap di selatan, sekejap lagi di barat. Tidak pernah kita lihat beliau berehat. Lainlah pemimpin-pemimpin yang lain. Sikasik nak bercuti, nak mohon pasport untuk bercuti ke luar negara. Padahal kononnya menggalakkan supaya bercuti di dalam negara. Tapi nak pula pasport untuk bercuti di luar negara. Ada lagi pemimpin-pemimpin yang lain yang kerap tak datang ke persidangan parlimen. Kerap tak datang. Kita pun tak tahu apa masalahnya. Jangan-jangan kerana ada hal-hal yang lain. Tak apalah kalau memang dah sakit, itu kita redahkan sajalah, terima sajalah. Tapi perbuatan memfitnah Anwar Ibrahim dengan kesihatan yang dipersoalkan ini adalah satu perkara yang betul-betul kita kutuk sekutuk-kutuknya. Tahap kesihatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan ketika ini berada dalam keadaan baik. Biarpun dipenuhi jadual padat sebagai pemimpin utama negara.
Susulan itu, Setiausaha Politik Menteri Keuangan tersebut, yaitu Kamil Munim, berkata, biarpun ada pihak mempersoalkan tahap kesehatan Perdana Menteri, ia tidak lebih sekadar naratif tidak berasas untuk tujuan menyebar fitnah. Sebagai antara individu yang dekat dengan Perdana Menteri, saya mengesahkan keadaan dan tahap kesehatan beliau jauh lebih baik daripada sebahagian kita, meskipun diasak dengan jadual yang terlalu padat. Untuk sosok yang berumur 76 tahun seperti beliau, adalah biasa untuk kadangkala mengalami sedikit demam atau alahan, namun kecekalan semangat, ketangkasan dan kecerdasan beliau untuk bekerja terus mengampuh, malah untuk kami yang berada di barisan staf serta yang jauh lebih muda ini untuk mengejar pace kepantasan kerjanya juga kadang-kadang tertinggal, katanya dalam kenyataan di Facebook hari ini. Kamil mengulas mengenai naratif fitnah yang coba dilemparkan beberapa blogger pembangkang berkait tahap kesehatan Perdana Menteri. Mengulas lanjut, Kamil berkata, sungguh pun dilempar berbagai fitnah, Anwar tidak berganjak daripada tekadnya untuk merubah negara, dan perubahan itu satu proses yang mesti ditelan, meskipun memakan masa dan menerima kecaman. Beliau juga kesal dengan sikap beberapa pihak yang secara berterusan menyebar fitnah, terutama ketika umat Islam baru selesai menyambut Ramadan dan sedang meraihkan Aidilfitri. Namun ruang suci itu terus dirempuh dengan hemburan politik yang berbaur fitnah dan rekayasa oleh beberapa watak yang kita sedia maklum mempunyai dendam yang tidak berkesudahan terhadap Perdana Menteri yang kini gigih mengemudi bahtera negara ke mercu lebih tinggi. Lebih parah, naratif longkang dan rendah akal ini dipanjangkan oleh sebilangan pendukung gerombolan yang mahu menegakkan Islam. Ini ternyata mendukacitakan. Tak kala Islam melarang dan mencegah umatnya dari sebarang unsur fitnah, serta Islam bertegas keras bahawa memfitnah mana-mana insan adalah umpama membunuh insan itu. Penegasan ini juga tidak sampai ke benak sebilangan mereka. Justru Kamil menggesa polis Diraja Malaysia PDRM bertindak terhadap pemfitnah dan memberi ruang sebebas mungkin kepada pengkritik yang jujur kerana hak demokratik tidak mencakup amalan memfitnah dan rekayasa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Semalam isu paling hangat ialah apabila Akmal Saleh menyelar Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, iaitu Engkermeng, dengan selaran Menteri Bodoh. Perkara itu kini menjadi tular, dan perkara itu kini menjadi satu polemik politik yang paling panas dan dijangkakan akan menjadi lebih hangat tidak lama lagi. Ini apabila ada netizen yang mula meramalkan kemungkinan besar DAP tersinggung dengan perkara itu. Dan apa yang menarik perhatian kita ialah Akmal Saleh merupakan Ketua Pemuda UMNO, dan UMNO adalah sebahagian parti yang terdapat dalam Kerajaan Perpaduan, dan Kerajaan Madani ini dipimpin oleh Anwar Ibrahim. DAP juga ialah ahli dalam Kerajaan Perpaduan ini. Untuk makluman anda semua, DAP ialah parti yang memiliki kerusi yang cukup besar di dalam Kerajaan Perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Ada netizen kata, silap-silap hari bulan Anwar Ibrahim sudah berada di dalam keadaan yang disebut di luah mati ibu, ditelan mati ayah. Nak backup mana satu? Nak backup UMNO, mati ibu. Di backup DAP, mati ayah. Perkara itu mungkin sekarang ini sedang ligat bermain di fikiran penganalisis politik, dan juga tidak silap kalau kita kata sedang mengganggu pemikiran Perdana Menteri kita, mengganggu apa yang mengganggu sekarang ini mungkin mengganggu juga apa yang difikir oleh Anwar Ibrahim tentang kerajaan ini.
Ada yang mula menjangka mungkin silap-silap hari bulan UMNO akan meninggalkan kerajaan atau UMNO disuruh buat keputusan. Atau silap-silap hari bulan DAP akan tinggalkan kerajaan. Itu yang dikata tadi. Nak luah mati ibu, nak telan mati ayah. Namun demikian, apa yang menggemparkan dan mengejutkan semua pemerhati politik di Malaysia ialah apabila Anwar Ibrahim ditanya atau disoal tentang kenyataan Akmal menggelar Menteri Bodoh. Untuk makluman anda semua yang memilih Engkor Ming sebagai Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan ialah Anwar Ibrahim. Beliaulah yang memilih berdasarkan kemampuan dan juga berdasarkan realiti bahawa Engkor Ming adalah menteri yang terbaik. Semalam seorang adun telah menyenaraikan pencapaian luar biasa yang telah dicapai oleh Engkor Ming. Namun sehingga kini kita belum dapat melihat lagi sesiapa nak backup Akmal Saleh pula untuk menyenaraikan pencapaian hebat Akmal Saleh di peringkat kebangsaan maupun di peringkat kerajaan tempatan. Hari ini Anwar enggan layan kenyataan Akmal Saleh gelar Menteri Bodoh. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata dia tidak akan melayan kenyataan Dr. Akmal Saleh selepas Ketua Pemuda UMNO itu menggelar Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Engkor Ming sebagai bodoh dan menjadi punca keadaan ekonomi lemah. Kata Anwar, saya tidak melayan kenyataan seperti itu. Pada fikiran saya, ia bukan konteks yang betul bagi kerajaan perpaduan kita. Kita harus bekerja sama, katanya kepada pemberita hari ini. Anwar berkata demikian selepas melancarkan konvensyen antarabangsa Dr. Ambedkar dan sambutan ulang tahun kelahiran Dr. Ambedkar ke-133 yang diadakan di Pusat Konvensyen Ideal IDCC di Shah Alam, Selangor hari ini. Kemarin Akmal menafikan kempen boikot yang dilancarkannya sebagai punca ekonomi negara semakin teruk. Sebaliknya Akmal berkata keadaan ekonomi menjadi buruk kerana terdapat menteri bodoh seperti Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Engkor Ming. Sebelum itu membuat hantaran di X mengatakan bahawa pekerja tempatan menanggung sengsara akibat boikot yang dimainkan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Jangan sekali masuk dalam perangkap penghasut. Negara kita memerlukan usaha semua pihak untuk membangunkan ekonomi negara, kata pemimpin DAP itu. Dia turut memuat naik tangkapan skrin daripada laporan media Cina dalam ciapan tersebut. Akmal sebelum ini menggesa orang ramai memboikot kekemat susulan penemuan stoking tertera kalimah Allah di beberapa cawangan kedai serba neka itu. Namun keadaan terus hangat apabila beberapa cawangan kekemat dilempar bom petrol. Selepas itu, Akmal juga mengajak orang ramai memboikot produk keluaran syarikat usahawan kosmetik Alif Sukri kerana mengeluarkan video pendek lagu rayang didakwa mencemarkan kesucian bulan Ramadan. Pada Selasa lalu yang di Pertuan Agong, Sultan Ismail berkata berkenan menerima menghadap pemimpin UMNO dan DAP termasuk Akmal sendiri di Istana Negara. Baginda bertitah agar isu itu dihentikan. Saudara-saudara sekalian, kita sebenarnya bersyukur. Kita bersyukur kerana mempunyai seorang Perdana Menteri yang bijaksana seperti Anwar Ibrahim yang tidak menambah api, menambah lagi kepanasan isu tentang gelar Menteri Bodoh ini. Silap-silap hari bulan kalau kita ada Perdana Menteri yang lain bukan seperti Anwar Ibrahim, silap-silap bukan bertambah dingin, akan bertambah panas isu ini. Tapi Anwar Ibrahim enggan melayan kenyataan Akmal menggelar Menteri Bodoh. Sebenarnya kita bersetuju dengan tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila
tidak melayan kenyataan tersebut. Tak usahlah melayan kenyataan-kenyataan seperti itu, kata netizen. Ada netizen kata, silap-silap mungkin. Akmal Saleh sekadar nak mencari publicity, kata mereka. Silap-silap hari bulan, Akmal Saleh hanya mahu kelihatan sebagai hero, kata mereka. Namun ada juga yang mengatakan Akmal Saleh diminta supaya lebih tenang dan jangan sembrono berkata, kata mereka. Adab di dalam berucap, adab di dalam menyampaikan satu pandangan, sesungguhnya ada, terutamanya orang yang hidup dalam adab ketimuran. Anwar Ibrahim mengatakan bahwa saya tidak melayan kenyataan seperti itu. Pada pikiran saya, ia bukan konteks yang betul bagi kerajaan perpaduan kita. Kita harus bekerjasama, kata Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.